Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Maisa, memegang nombor matrik I19304-118. Nama saya Nur Hazani Husna binti Nur Azian. Kad matrik I19304-157. Nama diberi Nur Khaizatul Atikah binti Syukri, nombor matrik I19304-149. Nama saya Nur Hanisa binti Shahabuddin, I19304-110. Tajuk forum kami pada hari ini ialah idea kreatif dalam mengharungi cabaran kehidupan pada abad ke-21. Baik, kami akan mulakan forum sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam kasih sayang buat semua. Ahli panel dan sidang hadirin sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam forum pada hari yang berbahagia ini bersama saya Nur Atira binti Maisa sebagai moderator. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita ialah idea kreatif dalam mengharungi cabaran kehidupan pada abad ke-21. Kerajaan memerlukan tenaga kerja yang proaktif dalam menentukan pencapaian ekonomi yang tinggi. Tahap pencapaian ekonomi yang semakin mencabar memerlukan satu anjakan paradigma yang dapat membantu agar ekonomi negara menjadi semakin kukuh dan stabil seiring dengan negara maju. Oleh hal yang demikian, kerajaan perlulah melahirkan generasi yang membawa pembaharuan dan berdaya saing dalam pelbagai aspek, terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, teknologi dan sebagainya. Oleh itu, transformasi pendidikan merupakan suatu kemestian kerana kejayaan transformasi ekonomi amat bergantung pada kejayaan plan pendidikan yang bersifat futuristik. Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kemajuan negara dalam mengatasi cabaran kehidupan pada abad ke-21. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama ialah saudari Nur Hazwani Husna binti Nur Azian. Apa khabar saudari? Alhamdulillah. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Seterusnya, ahli panel kedua, saudari Nur Khaizatul Atikah binti Syukri. Selamat datang saudari. Alhamdulillah, terima kasih saudari pengerusi. Dan ahli panel kita yang ketiga, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata. Saudari Nur Hanisah binti Sahabuddin. Selamat datang juga buat saudari. Alhamdulillah, terima kasih saudari pengurusi dan terima kasih juga kerana sudi menjemput kami bertiga untuk menghadiri forum ini. Sama-sama. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah strategi yang perlu ditekankan bagi melahirkan pelajar yang kompeten dalam sains dan teknologi? Dipersilakan. Strategi yang akan ditekankan ialah membangunkan model insan dengan tumpuan kepada sistem nilai, aspek disiplin, tazkiyah, akhlak dan jati diri pelajar yang bertujuan untuk melahirkan pelajar yang kompeten dalam bidang sains dan teknologi, inovatif dan kreatif serta boleh dipasarkan. Pembangunan teknologi maklumat telah memberikan pelbagai kesan yang positif terhadap bidang pendidikan pada masa kini. Ia memberikan sumbangan yang besar dalam bidang pendidikan berbanding pada masa dahulu. Dalam usaha untuk melahirkan pelajar seperti yang dihasratkan, ilmu yang disampaikan juga perlu sesuai dengan perkembangan semasa dan keperluan negara.
Selain itu, penggunaan teknologi maklumat ialah satu bidang ilmu yang berasaskan pelbagai disiplin terutama komunikasi dan sistem komputer. Bidang ini merupakan kajian tentang penggunaan proses dan perkasasan dalam mengenangi maklumat yang pelbagai bentuk. Multimedia merupakan salah satu istilah yang sering diperkatakan dalam menuju era teknologi maklumat. Multimedia ialah penggunaan teknologi maklumat yang menggabungkan pendengaran dan penglihatan serta diproses oleh pemikiran untuk membentuk satu maklumat. Dalam erti kata lain, multimedia merupakan menggunakan telinga dan mata di samping proses maklumat yang diterima. Dengan menggunakan medium ini, kita dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari sesuatu yang lebih mudah dan dapat difahami dengan lebih jelas. Perisian multimedia merupakan satu inisiatif baru ke arah mempelbagaikan media pengajaran serta memberikan pendedahan kepada pelajar tentang kecanggihan sistem multimedia masa kini. Pengaplikasian teknologi multimedia secara berkesan dan cekap dalam pengajaran dan pembelajaran khususnya bagi menghasilkan bahan pembelajaran interaktif diharap dapat memotivasikan pelajar untuk meneruskan penerokaan isi pembelajaran di dalam pembelajaran di samping memperkayakan lagi pendekatan pembelajaran sedia ada serta dapat melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dan kritis pada masa kini. Justru itu, pelbagai kemudahan serta keistimewaan ditawarkan oleh komputer. Penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran telah berjaya menarik ramai pihak. Ia juga memberikan kesan terhadap corak pendidikan pada masa ini. Serta penggunaan buku teks juga mungkin akan diambil alih fungsinya oleh pembelajaran secara interaktif ini. Namun demikian, peranan guru masih kekal kerana tidak mungkin teknologi boleh menggantikan peranan yang dimainkan oleh guru. Ia hanya bertindak sebagai alat yang digunakan bagi membantu para guru memperluaskan lagi kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi menghasilkan satu pembelajaran yang lebih fleksibel dan berteknologi. Okey, sekian daripada saya, strategi yang perlu ditekankan bagi melahirkan pelajar kompeten dalam sains dan teknologi. Terima kasih kepada panel pertama kita atas jawapan yang diberi. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan kepada ahli panel kita yang kedua. Seperti yang kita tahu, peranan guru kepada murid-murid amatlah penting bagi menggalakkan pelajar berminat dalam pelajaran dan untuk meningkatkan prestasi mereka dalam pendidikan. Oleh itu, apakah peranan guru dalam sistem pendidikan kini? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian yang sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik di sini. Dari soalan yang diajukan oleh pengurusi, peranan guru dalam sistem pendidikan kini. Menerusi dengan pandemik COVID-19 yang sedang menular kini, sistem para guru amatlah buntu dalam memikirkan cara bagaimana kaedah belajar atas talian ini. Oleh itu, guru perlulah handal dalam mencari kaedah bagaimana untuk belajar di atas talian ini. Okey, bagi pelajar universiti tidak perlu dirisaukan oleh pensyarah-pensyarah kerana mereka sudah berkemahiran dan mempunyai kecekapan dalam IT atau kaedah atas talian ini. Walhal yang dirisaukan oleh guru-guru adalah pelajar sekolah menengah maupun rendah bagi mengendalikan murid-murid di atas kaedah talian ini. Yang lebih membimbangkan guru-guru kepada pelajar-pelajar yang mengendahkan tugasan yang telah diberikan oleh mereka. Okey, bagi mengatasi masalah tersebut, guru perlulah bersikap tegas atau mengambil tindakan terhadap murid-murid tersebut serta bekerjasama dengan ibu bapa untuk memantau keadaan anak-anak di rumah. Okey, seterusnya, selain itu,
guru perlulah menyediakan bahan-bahan yang menarik semasa di dalam kelas talian ini. Dengan menggunakan kaedah peta minda yang ringkas dan padat serta dipenuhi hiasan warna-warni yang sesuai dalam peta minda tersebut, pelajar tidak akan mudah bosan, malah lebih mudah bagi mereka untuk mengetahui atau memahami isi-isi penting yang ada dalam subjek tersebut. Tambahan pula, dengan tindakan guru dalam mengaplikasikan teknologi kini juga, kemahiran pembelajaran yang disokong oleh teknologi ini akan mempersiapkan guru dan murid kepada persekitaran globalisasi yang lebih berfikiran kreatif dan kritis, iaitu pada abad ke-21 ini. Okey, seterusnya, peranan guru dalam menggabung konsep lama dan konsep baharu ini amatlah digalakkan bagi mengendalikan pembelajaran dengan lebih mudah. Dengan krisis wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia dan negara ini menyebabkan wujudnya kecelaruan dalam semua bidang kehidupan apabila berlakunya pertembungan antara peranan sedia ada dengan tuntutan sedia ada yang akan datang. Okey, kesannya beberapa yang ada dalam dua pentadbiran termasuk sistem pendidikan yang biasa ataupun yang lama telah menjadi tidak relevan atau sesuai dengan kehidupan realiti masyarakat sesebuah negara pada masa ini. Dalam dunia pendidikan contohnya, sesi pembelajaran dan pengajaran yang lazimnya dilaksanakan secara bersemuka di sekolah tidak dapat dijalankan, menyebabkan warga pendidik perlu berubah ke arah pengaplikasian teknologi sebagai pendekatan kini. Oleh itu, kita berbalik pula kepada peranan pemimpin pendidikan haruslah kreatif dalam mengurus perubahan yang diperlukan sepanjang pembelajaran atas talian ini, iaitu perlu menjadikan guru itu sebagai sumber idea. Yang kedua, mengamalkan budaya kerja yang amanah dan berintegriti supaya pekerjaan tersebut akan lebih dijalankan dengan teratur ataupun terurus. Okey, seterusnya yang terakhir, memberi ruang kepada guru supaya lebih berdikari dalam melaksanakan tugas mereka. Okey, yang kita dapat bincangkan di sini, guru tersebut boleh dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan kelebihan daya saing. Okey, itu saja apa yang saya dapat ulaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya guru perlulah memainkan peranan yang sewajarnya bagi merealisasikan hasrat ini. Baik, sekarang saya ingin meminta pandangan panel ketiga tentang cabaran yang dihadapi oleh golongan pendidik khususnya dalam menghadapi normalisasi baharu kini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menjawab persoalan daripada saudari moderator, terlebih dahulu terima kasih kepada pengerusi yang tidak kurang petah bicaranya, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Baiklah. Merujuk kepada transformasi suasana pembelajaran era penularan wabak coronavirus, ia memberikan kesan yang amat ketara dalam sistem pendidikan di Malaysia bagi golongan pelajar, terutamanya bagi golongan pendidik, di mana berlakunya bebanan kerja yang berlebihan serta berlaku bebanan kerja yang berlebihan serta bukan sahaja tumpuan di dalam tugas hakiki jika dibandingkan tugas guru pada 10 atau 20 tahun yang terdahulu. Ia jauh sekali berbeza kerana guru pada zaman serba canggih kini dilihat bukan sahaja menggalas tanggungjawab kepada tugas mengajar tetapi juga perlu memberi tumpuan kepada tugas pentadbiran serta jawatan kuasa. Sebagai pendidik, bukanlah satu tugas yang mudah untuk mengatasinya. Tambahan pula, apabila berlakunya pandemik yang menular ini. Baru-baru ini pada tarikh 19 April,
Pihak GPS Bestari iaitu sebuah laman komuniti pendidikan telah mengeluarkan sebuah artikel yang bertemakan benarkah bebanan kerja menjadi sebab lebih ramai guru memilih untuk bersara awal. Artikel ini menarik minat ramai para guru untuk meluahkan rasa hati mereka. Sidang hadirin sekalian, sedar atau tidak, lembakan tugas ini menyebabkan ramai guru terasa terbeban dengan tanggungjawab yang perlu digalas dan tidak kurang juga yang terpaksa mendapatkan rawatan daripada doktor pakar kerana mengalami masalah psikologi berhubungan dengan perkara ini. Sehubungan dengan itu, ramai guru memilih untuk bersara awal daripada tahun perkhidmatan yang ditetapkan kerana pelbagai alasan dan salah satunya adalah kerana bebanan tugas yang terlalu banyak sehingga menyebabkan mereka hilang fokus untuk melaksanakan tugas hakiki iaitu mendidik anak bangsa. Di sini saya telah menggariskan beberapa sebab dan cabaran yang dihadapi oleh golongan pendidik. Yang pertama, tekanan dengan beban kerja yang terlalu banyak sehingga mengganggu tugas hakiki. Hal ini kerana peranan seorang guru adalah mendidik anak bangsa. Tetapi ada yang berpendapat guru pada hari ini lebih dibebankan dengan kerja pentadbiran dan pengurusan data. Situasi itu menyebabkan adanya guru-guru yang tidak dapat memberi fokus kepada tanggungjawab mengajar di dalam kelas sekaligus menghilangkan keseronokan mereka untuk bekerja. Yang kedua, cabaran yang kedua adalah kerana birokrasi. Ada yang berpendapat bidang pendidikan pada hari ini meletakkan pengurusan cemerlang di tempat yang pertama. Sebaliknya, pencapaian dan hala tuju murid sudah jatuh ke tangga yang kedua. Keadaan itu membuatkan profesion berkenaan menjadi semakin hambar kerana perlu memenuhi kehendak orang atasan terlebih dahulu berbanding keperluan murid yang dahagakan ilmu pengetahuan. Seterusnya, cabaran yang ketiga adalah tekanan daripada orang sekeliling termasuklah ibu bapa dan penjaga. Segelintir ibu bapa pada hari ini dilihat terlalu memberi tekanan kepada guru dalam pelbagai aspek sehingga menyebabkan mereka tertekan dalam mendidik murid-murid di sekolah. Itu belum lagi mengambil kira masa yang diperuntukkan untuk melayan pelbagai soalan yang dalam grup WhatsApp sekolah dan kelas masing-masing serta masalah teknikal ketika mengendalikan kelas secara atas talian. Oleh yang demikian, antara inisiatif dan curahan idea yang kreatif bagi mengatasi perkara sebegini ialah dengan mewujudkan suatu sistem yang dapat meringankan beban guru yang mana pertama sekali yang harus dilakukan ialah dengan mengurangkan keterlibatan golongan guru-guru dalam apa jua program dan aktiviti yang berkaitan dengan perkara yang bukan tugas hakikatnya sebagai guru seperti perekod suhu, pengambil kehadiran pelajar, penyambut murid, guru kokurikulum atau jawatan kuasa yang lain. Yang kedua, kurangkan bilangan pelajar untuk sesebuah kelas. Sebenarnya, purata kecekapan pengajaran guru adalah hanya sekitar 23 hingga 28 orang murid untuk seorang guru saja. Jikalau ia dilaksanakan sistem penyampaian antara guru dengan muridnya akan masih dalam keadaan terkawal sekaligus dapat mengurangkan bebanan dan tekanan guru sehingga 40%. Yang ketiga, mewujudkan satu jawatan iaitu jawatan sebagai pembantu guru. Mungkin perkara sebegini boleh dilaksanakan. Ia adalah bagi membantu memudahkan kerja guru tersebut daripada lambakan tugas yang perlu dikerjakan. Jikalau dahulu satu kad laporan untuk seorang guru sahaja, tetapi tidak pula pada masa sekarang. Sekarang satu kad laporan sehingga 2 atau 4 guru berlainan mesti menyediakan
ulasan tersendiri. Bagaimana pula jikalau guru tersebut mengajar 3 subjek dengan satu kelas puratanya 50 murid? Itu tidak termasuk lagi tugasan yang lain, tidak termasuk lagi dengan tugasan yang lain. Lagipun bilangan murid yang mencecah 50 orang untuk satu-satu kelas sudah tidak lagi relevan. Wallahualam, saya rasa setakat itu sahaja dahulu. Berbalik kepada saudari pengerusi. Baik, sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita yang ketiga. Memang tidak dapat disangkal lagi, semua pihak harus bekerjasama bagi mencapai hasrat Malaysia ke arah negara maju setanding dengan negara-negara maju yang lain. Seterusnya, saya mempersilakan saudari Nur Hazwani Husna binti Nur Azian untuk membuat sedikit kesimpulan bagi tajuk yang kita telah bincangkan pada hari ini. Persilakan. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang tajuk yang kita ulas hari ini. Okey, pendidikan merupakan nadi pembangunan untuk masyarakat dan juga negara. Tanpa sistem pendidikan yang terancang, maka boleh dianggap negara itu telah gagal dalam melaksanakan tanggungjawab untuk memartabatkan sistem pendidikan yang berkualiti. Pendidikan yang berkualiti dan cemerlang merupakan usaha dalam membangunkan generasi alaf baru. Kepelbagaian teknik dan pengajaran guru sangat penting untuk melahirkan para pelajar yang cemerlang daripada pelbagai bidang, terutamanya bidang pembelajaran dan insaniah. Para pelajar akan merasa bosan sekiranya kaedah dan cara pengajaran guru yang tidak pelbagai. Oleh demikian, pengetahuan tentang kemahiran abad 21 penting untuk guru dan pelajar supaya dapat menguasai aktiviti pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas dalam keadaan yang tidak bosan dan menyeronokkan. Selain itu, guru dan pelajar dapat mengenal pasti tahap kelemahan dan kekurangan penguasaan kemahiran abad 21 dalam kalangan pelajar dengan melihat tahap sikap, motivasi dan tahap pencapaian. Selain itu, kajian ini juga dapat membantu guru untuk merancang kaedah pengajaran yang lebih kreatif dan inovatif, menarik serta mempunyai ciri-ciri pembelajaran pada abad ke-21 seperti yang ditekankan oleh KPM. Oleh itu, perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran perlu menitik beratkan penguasaan kemahiran abad ke-21 dengan mengadakan lebih banyak aktiviti yang berpusat murid dan mendedahkan mereka dengan kehendak global pada masa kini. Di samping meningkatkan kemahiran insaniah, pelajar yang menghadapi cabaran dalam dunia sebenar, tidak kira dunia pekerjaan maupun hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat dan komuniti. Akhir sekali, kepelbagaian budaya mempunyai satu strategi dan prinsip baru untuk memahami variasi pelajar dan masyarakat dengan berbilang kaum. Strategi ini harus dapat membantu para pelajar memahami kepelbagaian budaya yang ada di negara ini supaya matlamat pendidikan untuk memberikan kesedaran pelajar tentang wujudnya pelbagai nilai, budaya, agama dan bangsa dalam masyarakat serta terdapat pula persamaan dalam bidang pelbagai dapat dicapai. Cabaran-cabaran dalam mendidik generasi abad 21 yang digalaskan oleh guru yang berada di sekolah di setiap pelosok Malaysia adalah untuk membentuk masyarakat yang majmuk. Kesekian dari kesimpulan yang boleh saya berikan. Berbalik kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Baik, begitu hebat kata-kata yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh semua pihak di luar sana untuk dijadikan panduan dalam mengharungi cabaran kehidupan pada abad ke-21. InsyaAllah. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan tajuk ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang patut kita pandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung kemeluk ini daripada terus menjadi parah. Sebelum kita menuding jari kepada mana-mana pihak, elok kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudi itu agama. Peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia.
Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.